Kena dengan oleh. Ingat dah Zibat, ingat dah Zibat. Nanya Pak Karim. Nanya Abang Karim, aduh. Wih. Oi, apa ni? Gerah ni, dahsyat ni. Okay. Macam Zibat hari ni. Tak ada apa yang special, tak ada apa yang menarik pun F hari ni. Kita akan sembang-sembang santai lah C4F, tak ada benda berat. Lebih macam kita nak catch up lah macam mana trading kita, apa yang betul kat profit kita buat yang selama ni. Jadi C4F rasa macam mana C4F minggu ni? Banyak untung ke, banyak rugi ke, macam mana? Orang kata senang cerita taik lah Zibat. Minggu ni cloud sikit lah C4F. Memang kentut sikit lah Zibat. Ni Agak kentut lah. Price kali ni dia macam mana dia punya price dia memang tak stable lah minggu ni. Memang tak stable. Bukan saya kata Zibat, Haji Bashir pun kata benda yang sama. Price memang tak stable minggu ni. Oh, tapi tak apa. Kita boleh counter balik yang mana. Tuan-tuan kena jaga MM, tuan-tuan kena relax Relax mana belum profit tuan-tuan relax Yang penting MM tuan-tuan boleh support. Tuan-tuan relax, insya-Allah dia akan bounce balik. Sabar yang benda tu. Benda tu perlukan masa yang kesabaran yang tinggi tuan-tuan. Nampak macam mana tuan sebab kata market kita punya, tapi kita boleh sabar, kita tahu MM kita boleh tahan sampai tahap mana. Insya-Allah kita relax. Betul. Jadi hari ni pun kita akan insya-Allah tengok pasaran lah, kalau ada setup gunakan Ichimoku, sebab minggu ni kita fokus belajar kat Ichimoku kan Safai. Betul. Jadi sambil kita sembang tu kita tengoklah charter, kalau ada signal ke apa kita boleh share. Boleh Safai, insya-Allah. Sebab kita pada semalam tu kita bagi signal buy lah dekat area sini. Area bawah ni nampak macam ni nak naik sebab rejection kuat. Dan ini kalau ikut setup saya tak ada bottom, tapi kena stop loss lah. Okay, tak ada rezeki tak apa, kita boleh cuba cari setup baru. Dan antara yang pengejaran kita boleh ambil kat sini adalah mungkin double bottom ni belum confirm lagi, walaupun ada berlaku candle rejection, tapi Ichimoku menggunakan konsep Ichimoku dia masih kata downtrend so bila masih downtrend kita kena fokus setup sell. Jadi apabila berlaku setup sell tu dia turun lagi lah, dia lebih berat untuk turun lah, senang nak turun sampai ke dia keluar awan balik. Dan kalau ikutkan Ichimoku ni tuan-tuan boleh tengok depan ni dia kata fokus dia kata awan merah, maksudnya dia punya untuk GU lah, untuk GU dia kata mungkin ada masih bearish lagi lah untuk fokus awan ni, dan bearish ni makin kecil kalau ikutkan awan. Kita boleh nampak macam ni bearish awan dia, mungkin dia nak reversal naik pada kan, tapi kat sini dia makin lama makin besar, menunjukkan dia nak drop tu lagi jauh. Okey, awan besar so bearish lah. Ni apabila awan tu makin mengecil, seolah yang price tu dia dah ready nak bertukar arah lah. Itu cara nak pakai Ichimoku. Ini salah satu tips rahsia lah. Apa yang tahu pakai Ichimoku ni, insyaAllah boleh predict masa depan apa price nanti nak pergi ke mana, masih bearish atau masih bullish. Betul. Dia salah seorang yang boleh predict tu dalam Melayu Jepun lah. Melayu Indo-Jepun. Tahu saja. Aduh. Okey, ni setup. Kebetulan setup menarik. Alhamdulillah. Ichimoku ni menarik di cat JPY ni H4 yang mana dia sudah break awan ni. Straight di break awan, biasanya kita boleh instant buy. So kalau ikut sekarang ni masih awal lagi kita nak instant buy. Masih awal lagi, walaupun ini menunjukkan persilangan lah. Persilangan maksudnya sudah masa price ni dia akan turun kejap, retrace mungkin, lepas tu dia akan bertukar jadi awan bullish. So macam ni dia turun kejap, kemudian dia jadi awan bullish lah. So apabila jadi awan bullish, kita boleh katakan price sudah ready untuk naik kita boleh katakan kalau kita entry tahun ni, stop loss kita dekat awan ni, support ni. So TP kita mungkin dekat, kalau tuan-tuan nak pakai resistance dekat atas ni. Okey, dah banyak, saya rasa macam tu lah Sifat. Kalau kita entry lah ni boleh dapat banyak kot. Ichimoku satu sebab apa, tips dia solid break candle candle solid break memang kita SOP dan standby. Dan kita tengok di daily rejection di kawasan awan, dia nak naik atas lagi, insyaAllah mungkin dia nak buat double top, nak test previous atas ni lah, sama yang kita dapat di H4 tadi. Macam tu dia SOP dia. So di H1 tadi setup di H4 mungkin di H1 dia akan retrace lah. Kalau ikut H1 dia punya awan dia pun makin besar, dia akan bullish. Dia mungkin boleh naik lagi. Jadi untuk H1 mungkin standby dia buat pullback. So nak pullback macam mana,
kita tunggu buat dia tarik trendline macam ni. So ada rejection kat trendline ni, mungkin kita boleh buy balik. Ataupun tuan-tuan tengok dekat Kijun Sen ni, warna merah ni. Jadi apabila price sampai ke line merah ni, kita tuan-tuan boleh buy semula lah. Macam ni ada point yang senang kita nak pakai. Point kat sini, ada reject line merah. Ini pun ada reject line merah dan terus naik. So dan kita tengok awan dia, awan nano yang hijau. Awan nano hijau ni maksud dia nak naik lah sifat. Macam tu dia. So untuk H4 SLA memang besar. Untuk H1 kalau tuan-tuan sanggup tunggu, kesannya kita akan buy apabila price reject kita punya Kijun Sen ni untuk SOP re-entry lah. Jadi SOP re-entry minggu ni kita tak sentuh sangat sifat no. InsyaAllah minggu depan kita akan buat part 2 lah. Part 2 kita akan discuss macam mana nak cari entry dengan menggunakan Ichimoku ni. Macam apa, kita tunjukkan persilangan kan. Sebelum persilangan dia lambat jadi kan. Kadang-kadang berlaku bersilang, kadang-kadang tak berlaku. Tapi dan sebenarnya pada persilangan kita boleh gunakan juga Kijun Sen ni lah untuk kita buat re-entry. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung buat dan sama-sama lah dengan kita akan belajar SOP yang seterusnya lah gunakan Kijun Sen. Jadi jangan lupa like, subscribe kita punya YouTube. Dan tuan-tuan tak sempat tengok kita punya live pada hari Selasa jam 3 petang, tuan-tuan boleh dapat di YouTube jugalah. Okey, kepada sesiapa yang belum dapat e-book yang kita ajar pada hari Selasa, tuan-tuan boleh join Dia ada link kan, you boleh join untuk kolam pertama. Kolam pertama tu kita ada share e-book hari Selasa dan Selasa lepas lepas. Mana e-book tiap minggu kita akan share dekat kolam satu. Tuan-tuan boleh ambil kat situ. E-book kolam 3 je. E-book kolam 3. Masuk percuma je. Kolam 3 je E-book kolam 3. Di post sikit. Sorry, kena di post sikit. So tak ada masalah tuan-tuan. Dalam di post 10 USD tuan-tuan dapat semua. Dan tiap minggu kita update di e-book kat situ. Melalui LD. Simple je tuan-tuan. Scan Cik Firman pun boleh. Mesej Cik Firman kata nak di post $10 je pun nak try je. Sebab nak masuk kolam 3 tu nak dapatkan e-book tiap minggu. Nampak tak tuan-tuan? Betul. Simple je, simple. Betul tak? $10 ke dalam akaun tuan-tuan sendiri. Bukan akaun saya, bukan akaun Cipu S. Tuan-tuan dapat dalam grup tu lama. Mana tuan-tuan dapat kan e-book tiap minggu dapat. Soalnya macam apa sangat tuan-tuan, macam free je lah kan. Betul Cipu S. Sebab dia pun ada akaun sendiri juga. Sambil-sambil tu tuan-tuan boleh kenal juga dengan broker Efek Jaya ni. Okey, kita cubalah kan 10 USD dulu. Okey, teruskan. Macam tu lah, simple. Okey, supaya boleh buat analisa sikit supaya share dengan para pendengar kita. Aku ada setup yang mungkin siapa yang tengah tahan floating, saya bagi signal sell goal tadi. Mungkin lah ni tengah tahan floating kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ini UDSD CHF. Kita ada combine itu kan dengan magnet tu. Nanti kita belajar lah magnet tu nanti. So alhamdulillah dia nampak macam menghormati hormati Magneto tu. Tapi tak apa. Magneto tu bakal cerita kita buat benda lain. Okey. So tuan-tuan, saya nak guna Ichimoku dengan Cipu S, tapi beza dia hari nama pun sembang santai. Kita combine pula lah dengan Fibo. Boleh tak tuan-tuan? Boleh kan? Okey. So kita combine dengan Fibo. Saya tak tahu nak cerita apa. Kalau tuan-tuan ada apa-apa, tinggal kat ruangan komen. So saya rasa saya nak try combine dengan Fibo. Sebab saya rasa most of the trader guna Fibonacci. Saya rasa lah. Saya rasa Cipu S rasanya tu tak? Saya rasa apa yang Cipu S rasa? Betul. Terutamanya Hafiz Fibo rasa. Dan Hafiz Safari rasa. Tapi kalau Cipu S rasa silikon, saya tak rasa. Aduh, dah lagi tu. Mana Hafiz Safari? Masuk. Okey. Kita cari tuan juga. Cipu S mana? Cikgu Safari lah. Cikgu masuk apa ni? Hafiz Safari Hafiz lah. Hafiz Safari kan? Kita cari dia tak jumpa. Nanti dia cakap kita. Ampui. Okey. Mampus dah. Okey, apa dia dah berkimat kepada satu company kan. Alright, tak apa Cipu S. Saya masuk kepada ni Cipu S. Okey tuan-tuan tengok Awan ni dalam keadaan trend turun. Okey, kita nampak macam itulah. Dan biru tu masih berada di bawah merah. Tetapi dalam keadaan mengecut. Betul tuan-tuan. Dan ada reaction di kawasan bawah sekali support tu tuan-tuan pasal ada doji candle dan reaction dia kuat sebenarnya menunjukkan dia nak naik. Boleh ke dia naik? Soalan dia. Sebab ni sekarang downtrend. Boleh ke dia naik? Okey, boleh tak boleh kita kena tarik Fibo. Cuba tuan-tuan kita cuba. Fibo dia. Mahal Fibo ni. Gelak jahat Cipu S. Okey, so tuan-tuan. Saya tarik pada sini. Buka color sekejap tuan-tuan Saya buka color ni. Okey. So insyaAllah nampak ke Cipu S? Nampak no? Kemas. Alright tuan-tuan. Nice Cipu S kan? Okay, so warna hitam kemas ke?
Ha? Ni pun okey dah, okey dah. Boleh kan? Boleh. Okey. So, tuan-tuan kalau tak nampak tinggal dalam komen ya. Okey. So, awan tu berada di atas, candle berada di bawah awan. Untuk awan di atas candle. Dan biru masih berada di bawah merah. Dan dalam keadaan mengecut. Mengecut maksudnya mungkin nak naik lah. Tapi mengecut macam tu. Selagi mana dia tak cross merah, dia mengecut-mengecut. Maksudnya dia nak naik ke satu kawasan. Tuan-tuan kena faham. Satu kawasan. Kalau saya cakap pasal resistance, tengok yang faham resistance, dia faham lah. Kita tak bercakap resistance, kita cakap pasal Fibo hari ni. Ke mana dia nak naik, tuan-tuan? Dan naik, tuan-tuan kena faham. Dia naik, dia akan turun balik. Sebab apa? Trend masih berada di bawah. Dan selagi mana biru tu belum ada, kalau line biru belum berada di atas merah, bermaksud dia masih nak turun bawah. Kita faham maksud saya? Mungkin dia akan naik sekejap sebab biru tu menguncut. Okey, ke mana dia akan naik? Okey, ke mana dia akan naik? Kita akan lukis sekarang. Tuan-tuan lihat, sekarang dia berada di area 78.6%. So, area yang paling logik dia akan tell adalah 50%. Masih berada di dalam awan tak, tuan-tuan? Masih berada kan? Sekiranya di dalam 50% ini, line biru masih lagi berada, dia sudah cross berada macamnya, dia berada di bawah merah. Dia semua mengembang berada di bawah merah. Bermaksud, dia akan meneruskan lagi kedudukan downtrend. Dia akan turun balik. Dia akan turun. Keadaan nombor 2 di mana? Tuan-tuan boleh standby. Ini dia akan naik sekejap, tuan-tuan. Nombor 2 di mana? Dia berada di 50%. Okay? Tetapi, dia boleh break 50% dan keluar awan. Nampak? SOP dia, mana buy tu strong buy lah. Dan candle ini, candle hijau ni, dia berada di closing di luar awan. Faham tak, tuan-tuan, maksud saya? So, bermaksud dia akan naik untuk test 100%. Dia ada 2 senario dekat situ. Okay? Yang pertama, tuan-tuan kena faham 50% ni insyaAllah tempat rejection dia. BE tuan-tuan boleh buat 61%. Ini salah satu signal lah kalau tuan-tuan ikut. Okay? 61% boleh BE, 50% insyaAllah tempat dia retrace ataupun dia akan naik. Berat kamu mengatakan bahawa dia akan retrace lah sebab keadaan sekarang, keadaan downtrend. Macam mana tuan-tuan nak tahu downtrend ke uptrend ke apa? Tuan-tuan pergi ke time frame yang besar sedikit. Tengoklah daily ke kan? Tak apalah tengok daily. Okay. So, bila tuan-tuan tengok daily, apa yang tuan-tuan nampak? Okay, daily maknanya, ini berada di kawasan support ni. Tetapi support ni masih belum test lagi. Nampak? Tetapi support ini juga kuat. Faham ya tuan-tuan maksud saya? Faham ya? Support ini juga kuat. Dan juga support ini masih lagi berada di bawah awan. Faham ya tuan-tuan? Dan biru ini mengangkang lagi. Nampak? Dia mengangkang maksudnya istilah dia melebar. Menjauhi merah. Bermaksud dia akan turun lagi. Macam itulah maksudnya dari segi apa yang kita faham. Okay? So maksudnya dia akan naik sekejap dan dia akan turun. Kuat mengatakan bahawa daripada video reject 50% dia akan turun balik untuk membentuk downtrend, insyaAllah. Tetapi sekiranya SOP strong Ichimoku berlaku, ikut Ichimoku. Ichimoku ni dia susah lagi. Kali tuan-tuan dapat strong signal, tuan-tuan follow lah. Maknanya candle berada di atas ini, biru berada di atas merah, insyaAllah dia akan naik ke level 100%. Faham Boleh faham kot? Macam supaya tengok pada kat belakang sikit tu ada SOP yang tak berapa cantik lah, iaitu dia berlaku breakout ke atas tapi dia patah balik Sebelah kiri sikit, betul, dia ada jadi macam breakout. Betul. Nampak tu? Dia macam breakout. Patah balik sebenarnya kan? Dia main-main tu dia main-main. Ini fake out ni tuan-tuan. Hati-hati sebab tu kita kena pakai stop loss. Sebab tu tuan-tuan kena faham trend. Nampak ni? Tuan-tuan kena faham if candle ni keluar, next candle mesti candle bullish. Sebab dia berada di atas awan. Kalau next candle close dengan candle bearish, makanya tidak solid signal tu. Kena next candle bearish. Tak apa, kena stop loss, entry balik sell. Candle bullish. Betul, simple je. Candle bullish macam mana tuan-tuan? Macam ni. Nampak tak? Ni. Dia keluar biru, dia keluar merah, tak strong. Tiba-tiba dia keluar balik biru, and then biru. Maka biru tu masih berada di atas kan? Maka dia akan naik. Ini menunjukkan continue, maka dia akan naik. Okey, itu salah satu cerita dah. Cerita nombor 2, tengok ada lagi tak? Ada lagi tak? Contoh tuan-tuan kan? Contoh kita bagi contoh yang kuat sikit lah. Bukan dia uptrend. Masalah semua kebanyakan downtrend pair ni. Kita tunjuk sikit, cari. Okay, kena tengok pair lain, contoh kat pair lain kan? Senang sikit. Boleh kan sebaiknya buka pair lain lah. Dia nak buka pair ni. Okay. So, CAD je juga contoh tentang contoh kita cerita kat pair lain. Okay. Contoh lihat sendiri biru cross. Contoh kita biru cross. Kita tengok mana dia dah duduk di atas awan. Contoh saya cari yang jelas sikit. Okay. Ini awan turun kan? Awan nano turun kan? Contoh tengok. Biru mengembang betul? Betul. Medium signal. Low signal. High signal. Kenapa? Biru masih mengembang. Dia close di atas awan dengan biru. Betul. Next candle adalah close dengan biru. Maka dia akan fly sampai atas ni. Faham tuan-tuan? Faham ya? Alright. Support juga dekat sini. Macam mana kita nak combine dengan Fibonacci?
Tuan-tuan tengok sendiri, kita ambil macam ni. Nampak tak dia turun, kemudian dia akan naik untuk test area 61.8%. Tak kisahlah dia nak test area 50%, dia akan naik juga. Sekejap sebab apa? Sebab biru cross di atas merah. So tuan-tuan kena berhati-hati sekali lagi mana biru cross di atas merah, selagi mana masih berada di bawah awan, bermaksud dia masih nak meneruskan penurunan. Nampak dia akan turun balik. Itu cerita dia. Itu cerita dia juga kan. Betul. Mantap, cuy, mantap. Mantap, okey. Itu tu yang dah berlaku. Yang sekarang ni yang tengah berlaku. Apa benda ni? Dia nak naik ke dia nak turun? Nampak ni? Dia mengembang cantik punya. Cantik punya tuan. Maknanya dia nak naik lagi tuan. Tapi dia nak naik tak jauh lah kot. Sampai tengah ni lah kan. Sebab apa? Tuan-tuan boleh, ni kan, yang ni tuan-tuan tak boleh matching dekat sini. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Tarik dia punya candle yang lebih jauh. Contohlah. Ataupun tuan-tuan boleh buat bagi time frame lebih besar. Okey. Lebih besar. Okey. Tuan-tuan tengok trend ni. Tengok trend ni. Kita nak tahu kekuatan dia boleh pergi sampai mana. Tuan-tuan tarik je. Tak apa, tuan-tuan tarik je insyaAllah. Sampai atas ni. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. 50% dia kat mana tuan-tuan? Sini kan? Sini kan? Okey, tuan-tuan tanda kan? Macam ni. Tuan-tuan buka balik time frame lebih kecil. Okey, nampak tak? So, dia akan naik insyaAllah. Sampai 50% tu, insyaAllah dia akan naik dulu. Lepas tu kita tak pasti dia naik ke dia nak turun sebab masih dalam keadaan keadaan sideways. Mungkin dia akan naik. Kalau dia break 50%, dia akan cari resistance yang atas ni. Macam tu je lah, simple je. Cuma sekarang ni insyaAllah dia akan naik lah sampai 50%. Tu kalau nak hold pun tak tahu banyak lah. Tak banyak kot. 16 pip macam tu je, tak banyak. Kan? So macam tu lah keadaan dia. So tuan-tuan, di mana turning point tuan-tuan dekat area 50%. Kalau 50% ni dia reject, tuan-tuan tengoklah candle dia masih berada di atas awan. So yang biru masih berada di atas. So maknanya dia nak reject sikit, dia nak naik balik lah. Nampak ni strong buy ni. Bagaimana dia berada di atas awan, bagaimana biru ni mengangkang, bagaimana dia reject 50% ke atas, tuan-tuan boleh hold buy. Boleh letak BE. Itu saja. Kau rasa saya rasa boleh ke mana? Boleh. Tengah tu. Kemas. Ya, alhamdulillah. Saya kata kemas, alhamdulillah. Okay, itu je lah. Saya rasa. Alright. Terima kasih ZPF. Tapi sebelum kita tengok ke sama kita punya merapu kita ni, kita nak tunjuk sikit lah apa yang dimasukkan dengan scammer ni. Tuan-tuan boleh tengok lah. Ini yang terbaru lah dekat majalah Forex Malaysia. Facebook group. So kat sini ni yang kata dia buat scam ni sebut lah. Trader FBS Malaysia dia kata. Ui, scam juga Ni scam juga tengok. Trader FBS ni. Dia kata ni depa edit ni, depa ambil company mana-mana pula tak tahu kan. Depa tukar nama kat sini. Adalah diregistrasikan untuk menjalankan pelaburan atas talian. Oi yo, bahaya gila. Lepas tu depa minta duit tu. Cik Naimudin pun dah ada komen. Hadis ada lagi ke dah. Tepuk dahi tu. Alamak. Depa ni tumbuh macam cendawan tu. Tapi dia orang buat macam real lah tu kan. Banyak juga orang yang tanya tu. Banyak orang bagi nasihat lah. Jangan percaya. Skema. Oh. Gila bengkak tu dia orang ni. Berani ni. Berani gila dia. Petang ni. Hati-hati lah tuan-tuan dengan skema. Gila lah tuan-tuan. Ini memang banyak juga orang PM tu. Bahaya lah. Bahaya tu kan. Ni bukan main Ni duit tuan-tuan Duit tuan-tuan. Duit penting tuan. Elakkan daripada buang duit lah di tangan trader dengan scammer ni. Biar tuan-tuan trade sendiri rugi untung tak apa. Sendiri puas hati. Ini seterusnya kita nak tengok pair apa dah. So pair kalau ikutkan banyak USD masih strong lah macam USD JPY ni. H4 dia masih strong bullish, dia break high. Jadi fokus retrace, kalau ada berlaku retracement kita boleh standby. Macam Ushah ni pun masih bearish, masih bullish H4. Tengok dah bertop kan, tapi jangan terpedaya sebab USD overall masih kuat. Mungkin dia nak buat retracement dekat kita punya line ni, Tenkan Sen ni. Kiranya ada rejection di Tenkan Sen ni, insyaAllah dia boleh melambung naik balik. So sebabkan daily pun sebenarnya dia mungkin dia nak retrace je lah, macam tu nak turun tu. Kalau daily nak turun, kali ikutkan awan pun, awan dah start jadi hijau lah. Daripada merah, awan merah jadi awan hijau. Maksudnya dia punya storage bullish ni present dia strong lah, dia boleh break high lagi. Ini cara kita predict price lah mungkin lah. Kita tak tahu, mungkin kita ambil risiko lah macam ni.
Ada yang letak sell kat sini, stop loss kat ni, TP kat bawah sikit. Itu terpulang lah teknik masing-masing nak trade macam mana. Ini Ichimoku lah kita nampak. So Ichimoku memang senang lah nak pakai. Sebab kita, kalau tuan-tuan faham SOP dia, kita sendiri lah kita boleh tahu bila kita, lagi mana kita boleh hold lagi, bila kita nak exit trade, bila kita nak entry. Dan Ichimoku ni sebenarnya ada design dia untuk kita tengok sekilas pandang, sebab tu nama Ichimoku. Sekilas pandang saja untuk kita tahu trend, untuk kita tahu macam mana nak entry, price nak naik lagi ke tak. Jadi tak rugi kalau tuan-tuan mahirkan indikator Jepun ni. Bukannya mudah. So ini SOP semalam lah yang saya share tu. Sekarang ni tengah running profit. So kalau ikutkan kena satu TP1, insyaAllah running for TP2 kat atas ni. Kita target 0.74, TP3 0.742 lah. 740 TP2 ni, TP3, TP1 ke dah kena, dia batal balik ke retracement. Ikutkan dia punya apa, trend dia, trend bullish lah. Dia cat CHF H4, dia beri awan untuk atas, awan dia makin mengecik, mungkin dia keluar awan hijau untuk dia sambung naik balik. Dan kita target dia buat double top lah, minimum double top. Kalau dia buat head and shoulder, mungkin dia akan naik lagi. Cuma double top, dia akan sampai atas ni berlaku rejection untuk dia turun semula lah. So untuk di daily dia masih dalam awan, tapi awan dia awan bullish, menunjukkan price mungkin boleh naik, tapi dia naik secara sideways lah. Tu cara kita nak tengok Ichimoku lah, kita nak baca cara Ichimoku. Jadi di H1 pun kita fokus retracement, tengok lagi 21 saat. Ini rejection di Tenkan Sen yang Kijun Sen lah, katakan merah, rejection yang sangat solid. So kiranya dia mampu close dengan gaya macam ni, next candle, kalau candle bullish, tuan-tuan boleh terus entry buy lah pada candle yang seterusnya. So pastikan confirmation candle bullish satu keluar dulu, baru kita akan entry, sebab ini dia akan satu rejection sangat kuat. Kalau ada tu, tuan-tuan set saja TP kita di TP yang 2, iaitu 0.740. InsyaAllah dia akan sampai. Time frame dia kecil macam mana. So M15 Ichimoku dia adalah dia main dalam awan, dan dia keluar awan kejap dan dia masuk balik. Ini fake out lah, lagi 5 minit. Kalau dia mampu keluar macam ni, maksudnya di M15 adalah satu entry yang cantik, di mana ini satu engulfing, dan juga dia sebenarnya dia berlaku rejection. Dia tak mahu turun lagi, saya tak mahu turun lagi, jadi nak sambung naik. Jadi M15 kita boleh nak gunakan sebagai entry point, gunakan Ichimoku lah kat CHF. Kita tengok major pair pula. Major pair apa cerita? Major pair Euro USD, kita nampak gaya macam bullish lagi M15, tapi kita tengok daily dulu. Daily dia memang strong sell lah sifat. Awan dia turun ke bawah, tak nampak gaya nak naik lagi. Nampak strong sell, dia nampak turun lagi. Strong sell, dan kalau dia naik pun dia retrace sampai ke line merah ni, Tenkan Sen. Kalau tuan-tuan tengok, dia retrace ke Tenkan Sen aja, ada engulfing di Tenkan Sen, tuan-tuan boleh turun entry sell, sampai dia turun jauh. Nama tu yang sedap je, Tenkan Sen. Tenkan Sen. Dan di H4 memang dia reject dia punya Tenkan Sen warna biru lah, Kijun Sen warna merah. Ini engulfing, dia reject Tenkan Sen. Ini menunjukkan strong sell lah kalau dia reject Tenkan Sen. Biasanya untuk kalau kita nak cari setup agak risiko lah, sebab Tenkan Sen ni biasanya dia senang naik atas. Maksudnya kalau dia boleh, at least kita cari pullback yang sedap adalah di area-area Kijun Sen yang warna merah ni. So macam ni pullback cantik, entry cantik, macam tuan-tuan tengok ni price tengah jalan kan. Lepas tu dia retrace balik, dia masuk balik, dia reject balik kita punya trend line Tenkan Sen ni, dan dia sambung buat turunan. Ini menunjukkan strong bearish sebab dia reject Tenkan Sen. Dan kalau dia reject Kijun Sen ni, menunjukkan dia pullback yang kedua lah, pullback kedua. Tapi kalau dia break ke atas candle buy, kita tak galakkan untuk entry buy semula kalau selagi tak ada rejection masuk balik, sebabkan dia boleh patah balik masuk awan. So SOP Ichimoku adalah kalau masuk awan tu, kita tak digalakkan trade untuk time frame tu. Right. So sekarang ni kita fokus, mungkin saya tak sell kalau sekiranya price sampai di line merah di sini. Ada satu candle sell, tuan-tuan boleh terus masuk entry sell, disebabkan oleh awan yang fokus dia masih bearish yang sangat-sangat kuat.
Dan kalau tuan-tuan perasan line merah ni sebenarnya dia adalah kawasan kawasan nak kata kawasan resistor yang kuat juga. Kalau tuan perasan kat sini dia punya kawasan resistor ni kan. Mana saya punya line rectangle. So ini kita kata kawasan swat zone lah. Ini kawasan-kawasan yang dia boleh buat reversal disebabkan oleh line apa orang kata line Kijun-sen ni. Jadi sampai ke area situ dia insya-Allah dia akan jadi sel yang kedua area sini. So area sini adalah area supply demand lah. Kalau tuan-tuan perasan ni kalau saya supply naik atas ni dia akan turun. Boleh Zafar? Boleh. Alright, cantik. Zafar nak buat satu lagi sebelum kita tengok YouTube, kita tengok TikTok ni. Boleh. TikTok ni menarik Zafar. Ada dia menarik. Hari ni kita dapat video viral Melayu, ada orang buat bahasa Jepun. Alang-alang tu kita Ichimoku Zafar. Kan? Kita kena matching kan kan biar faham tak? Okey. Okey, NZD CAD tu kan. Okey, NZD CAD, okey. NZD CAD. Alright. So kalau kita tak mau tengok contoh tadi tengok Ichimoku, kita tak payah tengok batutan kita tengok Ichimoku, tak apalah. Mana 2 kali Ichimoku lebih terang. Nampak tuan-tuan ni? Saya pun tak tahu saya tekan apa tiba-tiba dia terang. Bagus ya. Okey, 2 kali Ichimoku, ada 2 kali Ichimoku dapat terang sikit. Okey. So tuan-tuan macam ni punya keadaan. Okey, macam mana tuan-tuan nak tengok? Okey, bila keadaan jadi macam ni di H1, okay, pertamanya tuan-tuan tak boleh tarik FIFO lah kat sini memang boleh. Ya, tarik FIFO boleh je. Sebab apa? Tuan-tuan nak lihat. Okey, sebelum tu tuan-tuan tak tarik FIFO, tanda lu konsep sekarang ni 2 kali reject ni. Kita nak tahu berapa kali dia reject di H1. Okey. Alright, simple je. Okey, nampak. Area continue pattern. Area continue pattern. Ada 2 continue pattern, maksudnya dia nak bounce naik sekejap. Okey, bila kita nampak 2 area macam tu, di H4, tarik FIFO tuan-tuan. Tak salah tarik FIFO sekejap. Tak apa, dia akan naik sekejap je pun. Dia tak ada nama pun. Okay. Mungkin dia akan naik sekejap. Tapi mungkin tak sampai 50% sebab trend masih mengangkang ke bawah. Kalau dia nak naik, juga sekali rejection sangat kuat. Okay. So, dia ada 2 keadaan tuan-tuan. Ada 2 keadaan di sini. Di mana sekiranya dia break area 100%. 100% dia break. Maka dia akan turun pergi sini. Area sini. Okay. Area kalau dia adalah 163% macam tu, dia akan turun pergi sini. Kalau dia break area 100%. Sekiranya dia tak break 100%, okay, memandangkan dia masih berada di bawah awan, okay, so dia akan turun lah. Tetapi dia akan naik je sebab awan semakin mengecil. Dan yang ini semakin mengangkat tau, menunjukkan trend turun sangat kuat tau. Tetapi tuan-tuan boleh standby juga, di standby saja. Kalau dia break, okay, dia ada 2 cerita. Kalau dia break, tuan-tuan boleh sell sampai bawah. Okay. Tapi kalau kata dia ada rejection dekat sini, kuat juga rejection ni. Okey, tuan boleh tahan sekejap untuk 50%. Tuan boleh lah buy kan. Dan jangan lupa buy di sini sangat berbahaya sebab ni downtrend. Trend dia bukan kata downtrend lah. Dia masih menunjukkan trend ke bawah. BE letak setiap satu level ni. Letak BE letak satu level. So dia pull back pun tuan tak ada masalah. Lagi mana dia berada di bawah kan, saya jamin, saya jamin lah, saya rasa dia mungkin akan naik ke 61.8% atau 78.6% sebelum dia turun. Saya nampak macam dia masih nak turun, tetapi kita tak tahu Kalau dia boleh break 8.6, dia akan pergi sini. Kalau dia pergi sini, sampai 50%. Kalau dia pergi 50% bermaksud dia dah berada di kawan, maka dia akan lanjut. Ini just idea lah, idea. Ini just idea saja. Idea sahaja. Itu saja sebenarnya, itu je lah idea dah kosong lah. Idea kosong dah. Aduh. Macam mana CPF dia kosong? Aduh. Tak ada pergi pantai. Kalau duduk pergi pantai tak ada idea lah. Ui, nak pergi pantai pula. CPF tak apa. CPF duduk belakang pantai tu. Ada banyak idea. Kita tak ada idea langsung ni. Kosong kan? Dinding kosong. Kosong. Alright. Kita tengok TikTok CPF dia. Boleh. Ni macam dah besar kan? Boleh besar kan? Tak ada besar kan? Lebih besar sama sikit. Woi, bilang macam lelaki. Nah, やっぱり自分をメイクなんてもっといいじゃないか。ね？どう？可愛くない？ほら見てよ。可愛いでしょ。可愛いよ。Hello。可愛いでしょね。あ、そうそう。もっと若いみたいだよね。若い。フレッシュ。フレッシュ。ですね。そう。なんで照れるの？だってみんなが見てるからさ、なんか
みんなが見てるって別にいいよ。可愛いなんだもん。可愛い、可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。 Pelik lah. Aduh. Next. Dia banyak video macam ni Zifan. Tak Banyak apa, video buka mengaku. je sini. Ni parlimen apa Oh, parlimen? Buka je. の価格を見てはね。 Oh, dia buat video Jepun eh. はい。商品の価格を見てはね。実施期間中の商品の価格のはね、少し安いと思うね。 Macam tengok contoh anime Zifan. 食べ物じゃないか。は何これ。 Tenkai. ねえ、おかげさま、この人ダメだよ。マジ失礼な。 Hokage. なんかね、ここに私いないと思う。 Hokage nama. 僕と喧嘩したいか。エニタイム。それって質問だけだよ。こんなよ。そんなよ。Fuck you. Alamak. Jarut. Next. Next. Berapa tulis dia? Apa tu? Amai kau om you. Ni video dia Zifan. Tak salah dia. Hmm. あ、これかわいい。ベビとこれがサヤンと呼ばれるのがどっちがいいんですかって。ベビサヤン。ベビサヤン。にゃ、何言ってんの私。で、Ini yang video Melayu kat ni. Dia buat alih bahasa juga Zifan. Ah. Yang video nama apa tadi? Cuba Mat Sailor. Mat Sailor buat pula. Mat Sailor buat. Ni. 誰かが YouTube でなんか言った俺の声って出るよ。ね、誰かが YouTube でなんか言った俺の声ってナジスみたいって。え、なんて？ナジスみたいって言った。ナジスって誰？俺だよ、ナジスって。ナジスは誰？ナジスの彼女いや、知らん。ナジスだよ、ナジスの向こあんこ Tak tahu. Najis tak ingat. Bodoh. 出るよ。ね、誰か。 Bodoh Betul dia. betul. Merapu. Aku marah. Apa benda tu aku marah hari tu? Mana? Teh. Lalu. Aku marah. 俺は決してわからん。神様だけが捨てる俺の気持ち、痛み、痛いよ、心が。誰が捨てるか捨てるか。 Stress kah? 本当に怒ってるよ。誰がやったんだ。怒ってるよ。 Okey weh ha. 俺 Floating kot. Floating kot weh. Marah ni tu. Floating entry salah entry. Tak apa kena sabar ada sabar. Sebab ada. Ni siapa pula ni? Abang Aziz. では皆さん、私は今この葉隠れでいます。洪水の状況を見るためにここにいます。はいはい。でも、こんなみたいにもうこの葉隠れと見えないと思うよね。だって水がいっぱいので、なんか霧隠れと見える。アッラーアクバル。アジお兄ちゃんがボットから落ちた。アジさん、ボットから落ちた。カメラアクション。はい、こんにちは皆さん。 Ada 私 orang は belakang 今 jatuh この葉 jatuh 隠 bot. れでいます。洪水の状況を見るためにここにいます。 Mampus. Dia tebut dia coh. Oh ni ramai kat tengok ni. オプティムプライ Oh ド ni だ。 putang ギ Ina. ナギナギアン。オプティムプライド。ほら、兄、あれにうるさい。プライドだ。これオプティムプラ Titan イド。 bang. ああ、 Macam tu pun orang tengok ni weh. TikTok kan. Nama Oh, ya? TikTok ni weh. Ya, tengok. Ni 900 siapa tengok ni. Banyak gila. Kita tengok siapa yang そんなに気になるの？僕は何？わからない。お兄ちゃん benda ni. Tak faham aku. Aku pun tak faham weh. Aku pun tak faham. Okey lah Sifan, dalam tak faham tu kita habis kat sini Sifan. Video dia tak banyak kan. Baru lang. Alright, okay C4F. Ada apa-apa lagi pesanan kau untuk para pendengar kita hari ni? Sebelum kita mengakhiri rancangan. Okey, tuan-tuan, trading ni tuan macam kami bagi sharekan apa sesi pembelajaran tu bukan sebab kami terror. Kami cuma nak share dengan tuan-tuan tak ada siapa yang terror dalam trading ni sebenarnya. Semua ada ilmu dan rezeki masing-masing lah. So jadi apa yang kita sharekan sekiranya tuan-tuan
tu sama lah dengan tuan-tuan ikut. Tuan-tuan boleh ikut. Okay? Kalau tuan-tuan rasa macam aku rasa lain ni tuan-tuan. Ikut gerah hati tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada alasan yang lebih baik. Itu je lah sebab saya nak cakap pun. Tak ada lain. Betul. Jadi tandingan trading ni sebenarnya satu apa? Orang kata kita punya side income lah, side income cara kita cari duit. Jadi tak perlu kita bermegah-megah kalau kita dapat profit. Kalau kita untung tu alhamdulillah, dan dalam setiap trading tu kita ada menang ada kalah, setiap standard lah tu lah Sifai. Betul. Standard lah kita ada menang ada kalah itu dalam trading. Jadi sekiranya tuan-tuan macam apa selalu kalah tu, sama lah kita sembang sama trader, kau ada idea baru keluar kan. Lepas tu kita wujudkan komuniti kita Sifai. Komuniti di Efek Jaya ni dengan satu apa deposit yang paling minimum pun tuan-tuan boleh masuk join. Tuan-tuan boleh tanya lah kalau tuan-tuan pening nak trade kan atau nak set up ke apa setup terbaik tu minggu ni, kalau kita akan share, insyaAllah tuan-tuan boleh insyaAllah tuan-tuan dapat idea lah untuk tuan-tuan trade dengan apa account sendiri, nak pakai duit kan Sifai. Betul Sifai. Alright. Jadi macam tadi kita tengok di trader forex Malaysia tadi ada scammer tu, jangan ikut lah, jangan terpedaya pula lah. Jangan duk main pula dengan orang macam ni. Bahaya sebab boleh menyebabkan kerugian di nanti ya Sifai. Sebab kalau terutama kalau Najmuddin Stranger ni, kalau kena scam tu kita tak tolong lah. Kita tak boleh nak tolong walaupun guna nama Najmuddin Stranger. Disebabkan duit tu tak masuk dalam akaun kita. Jadi tak masuk dalam akaun kita tak boleh nak refund lah. Sebab dia masuk dalam akaun scammer kan. Scammer dah buat lari. Jadi dia satu je memburukkan nama baik kita lah. Itulah pesanan saya Sifai pada hari ni. Alright, terima kasih tuan-tuan kerana bersama kami hingga ke akhir rancangan ya Sifai. Jadi Terima kasih tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan boleh pergi ke YouTube kami untuk tengok kita punya video-video belajar trade yang lepas. Dan kalau analisa juga kita ada upload di YouTube. Tekan button like dan subscribe. Dan juga share pada kawan-kawan dan juga girlfriend masing-masing. Okey tuan-tuan, tu kita di penghujung rancangan Okey, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.